Masih lagi di bawah tajuk apa yang harus diucapkan oleh seorang sehabis dia bercakap benda yang kotor ataupun benda yang tidak baik lah, benda yang tak elok. Muka surat 618 ataupun 764 pada hadis Abu Hurairah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Terima kasih pada pimpinan majlis Puan Hajah Salwa pada pagi ini. Seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa muslimat. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Dalam jadual kita yang baru, Isnin yang pertama dan Isnin yang ketiga, menggantikan tukar dengan Ustaz Zamri kan. Ustaz Zamri Zainal Abidin, insya-Allah. Dan pada 2 minggu lepas saya tak dapat hadir sebab demam masa tu 5 hari juga, 4-5 hari juga. Bukan. Sebab lama tak demam, 2-3 tahun dah tak demam maksudnya. Jadi dia bagilah sekali lah, 4-5 hari juga, alhamdulillah. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 764 daripada Abu Hurairah, hadis di bawah. Kita ibu-ibu muka surat 618. Masih lagi di bawah tajuk apa yang harus diucapkan oleh seorang sehabis dia bercakap benda yang kotor ataupun benda yang tidak baik lah, benda yang tak elok. Muka surat 618 ataupun 764 pada hadis Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halafihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ali uqamirka falyatasaddaq falyatasaddaq." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah
Lalu ia mengatakan dalam sumpahnya, demi Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Lata dan Uzza ini adalah nama dua berhala yang terbesar pada zaman jahiliah Quraisy. Selain Hubal, Manat dan macam-macam nama lah, ada 360 patung berhala. Siapa yang bersumpah demi Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaklah ia membaca La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan siapa yang berkata kepada temannya, marilah ke sini kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ni ada dua benda yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama tadi, siapa yang bersumpah menyebut nama berhala. Kalau dalam ni disebut tadi Al-Lata dan Al-Uzza, demi Al-Lata dan Al-Uzza, maka kata Nabi, hendaklah dia berzikir menyebut kalimah Allah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya juga boleh kita andaikan siapa yang bersumpah dengan benda-benda yang bukan-bukan lah. Sebab sumpah yang diiktiraf dalam agama, yang dinisbahkan laku sumpah dia ialah dengan menyebut sama ada wallahi, wabillahi, watallahi. Kalau dia bersumpah menggunakan lafaz sumpah ini, maka barulah sumpahnya diiktiraf dalam agama, maknanya sah sumpahnya. Kalau sumpah yang lain-lain, dia tak jadilah. Contoh macam cerita Doremi ke apa, Piramli. Sumpah makan sate 30 cucuk. Ada dengar perkataan tu kan? Siapa sebut Piramli ke apa sebut entah. Yang tu tak pakai lah. Ataupun Melayu punya sumpah junjung Quran, lagi tak boleh pakai. Jadi para isteri jangan kena tipu. Sumpah abang tak menikah lagi, nampak abang junjung Quran siap cium. Memang kena tipu hidup-hidup lah kan. Kena hati-hatilah. Tapi suami kita baik-baik semua dah, insya-Allah. Amin insya-Allah. Sangka baik je. Baik, jadi kalau siapa yang dah terpesong dia punya sumpah dia, maknanya baliklah pada Allah. Banyakkan mengingati Allah, sebutlah la ilaha illallah. Sebab itu dipanggil kalimah tauhid atau kalimah ikhlas atau kalimah taqwa. 3 nama dia. Saya ulang balik. Perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dalam kitab Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia sebut kalimah la ilaha illallah itu dinamakan juga dengan kalimah tauhid. Yang kedua kalimah taqwa, dan yang ketiga kalimah ikhlas. Jadi kalau dengar ustaz-ustaz ke ustazah ceramah, hendaklah kita banyak menyebut kalimah tauhid. Contoh gitu kan, maknanya la ilaha illallah. Ataupun kalimah taqwa ataupun kalimah ikhlas, itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang selayaknya kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, dalam hidup kita hari ini, kita jangan lekang daripada zikrullah, daripada ingat kepada Allah. Dan kita dah sebut dah acap kali, mengingati Allah ini bukanlah ada bentuk-bentuk formal yang tertentu sahaja. Bukanlah maknanya dalam semayang itu formal lah, ataupun kita baca Quran, ataupun berzikir ke apa. Tetapi mengingati Allah ni dalam semua situasi dan semua keadaan.
kita pergi berjalan ke, kita pergi bercuti ke, kita rehat di rumah ke, tapi dalam hati kita sentiasa ingat Allah. Itu nama dia zikrullah. Dan perkara ini sangat penting sebab kita nak hati kita ini biarlah dikuasai oleh malaikat. Maksud dia sentiasa ingat Allah dalam hati kita. Kita ni orang Islam mesti yakin dan percaya Allah sentiasa dengan aku di mana sahaja, apa situasi keadaan sekalipun, aku ni ada Allah. Kena ingat yang tu. Sebab hari ni kadang-kadang manusia jadi tak ketahuan ni sebab dia lupa Allah. Kadang dia buat benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik, benda yang tak apa-apa kan, yang melanggar perintah agama, sebab dia lupa Allah itu sedang monitor dia. Allah memantau, Allah memerhatikan dia dalam banyak situasi dan keadaan. Jadi kita kena ingat benda tu. Baik, yang kedua tadi dia sebut, siapa yang ajak orang berjudi, maka Nabi kata hendaklah dia bersedekah. Maksudnya daripada berjudi, baiklah bersedekah. Kan? Sebab berjudi ni tentu-tentunya haram. Tentu-tentunya berdosa. Habis Ustaz, kalau dulu-dulu tak tahulah apa benda Ustaz, mungkin pernah berjudi ke apa, kan? Yang tu tak apalah, kita minta ampun dengan Allah, kita beristighfar, bertaubat sungguh-sungguh, dan sekarang ni pun rasanya tak buat dah benda-benda macam ni kan. Jadi kita pun dah mengaji, kita pun dah faham peraturan agama ni dengan baik. Jadi tugas kita cuba memahami perintah-perintah agama ini menurut yang sepatutnya, insya-Allah. Baik, sambung lagi bacaan. Ketahuilah bahawa orang yang berkata dengan sesuatu yang diharamkan atau berbuat sesuatu yang diharamkan, atasnya wajib segera bertaubat dengan melaksanakan 3 rukun taubat. Baik, pagi ini kita nak detailkan sedikit tentang dosa dan taubat. Disebut 2, satu perkataan, satu perbuatan. Perkataan ni apa? Mencaci, mengumpat, memfitnah, mengeji. Lagi apa? Seumpama dengannya lah yang melibatkan dosa mulut. Ataupun dosa mulut ni hari ni boleh dipindahkan kepada dosa jari jemari kita yang gebu-gebas ni. Yang rajin sangat menaip jadi keyboard warrior apa semua ni, pun kalau salah typing kita boleh jadi dosa juga. Dia dah pindah milik dah sekarang ni. Mulut tak cakap, jari dia kembali laju. Kan? Itu pun kalau silap gaya boleh jadi dosa. Yang kedua tadi dari sudut perbuatan. Membunuh, mencuri, berzina, menzalimi manusia dan seumpamanya lah, benda-benda yang melibatkan apa juga perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. So apa dia punya rukun-rukun taubat? Rukun ni maknanya benda yang kena ada lah. Barulah orang panggil sempurna kita punya taubat tadi, insya-Allah. Baik, yang pertama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menarik diri dari perbuatan atau perkataan maksiat ketika itu juga. Maksud dia, bila kita dah buat sesuatu, kita cepat-cepat tarik diri. Tarik diri ni maknanya macam mana nak kata? Berhenti, betul. Maknanya kita dah tersedar tu, maknanya kita cepat-cepat tarik handbrake lah. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya berhenti terus daripada melaksanakan benda-benda dosa tadi. Nanti dia akan timbul persoalan yang paling popular dalam masyarakat kita. Soalan dia apa? Ustaz, dah taubat, besok buat lain.
Kan dah taubat, besok buat lagi, nanti tahun depan buat pula ustaz. Macam mana kira? Kejap lagi kita kira macam ni. Sabar dulu. Dia ada kat bawah, sekejap kita kira. So yang pertama ni maknanya bila dah terlanjur, dah terlajak, ialah sebab kita ni ibu sekalian, tuan-tuan, kita ni banyak kelemahan. Ada kelebihan dan banyak juga kelemahan. Kadang-kadang orang buat maksiat ni mungkin dia tak tahu. Satu bab, dia jahil. Kadang-kadang dia tahu tapi dia suka nak buat. Ada juga. Kadang-kadang mungkin dia tak sengaja nak buat. Kita harap kita ni masuk kategori tak sengaja lah. Tengah memandu kereta, berhenti traffic light, nampak orang melintas kat depan lampu tu pakai skirt pendek. Kita pula depan sekali pakai kopiah pula. Tak ditengok, rasa macam rugi pula nampak gaya ni. Sudahlah. Kan? Lepas tu bahaya terpaksa. Betul, terpaksa tengok, setuju. Kan? Maknanya ialah kita tak bolehlah pejam mata gitu kan. Sekejap lagi lampu hijau, orang horn pula. Kita tak berjalan. Dia kata kenapa Pak Haji pejam-pejam mata pula? Warak tu macam je. Jadi tertengok tu tak apalah, tapi jangan tengok macam tu kan. Meleret pula. Macam orang kata, betul lah bila Nabi pesan pada Saidina Ali, pandangan pertama tidak menjadi dosa kan. Bila Nabi kata ke Saidina Ali, jaga pandangan. Pandangan pertama tidak dianggap dosa. Terpandang. Tak sengaja kita pergi pasar raya nak bayar, cashier tu mungkin tak pakai tudung ke apa, kita tertengok masa itu, sekejap dah lah bayar duit, dah jangan tengok sangat, macam tu lah. Ada pula orang pandai-pandai pula, dia kata alang-alang tengok sekali tu jangan berkelip ustaz. Sudah sampai berair biji mata. Menengokkan dosa tadi tak. Sebab dia kata kalau kelip nanti jadi 2 kali. Dia buat formula sendiri pula. Dia bukan kira kelip ke tak berkelip. Yang Nabi sebut tak jadi dosa tu terpandang. Kita bawa kereta kadang-kadang kan, orang melintas lah, kereta sebelah kita terpandang, alamak makcik ni biru pula rambut dia. Contoh tak, kita ternampak. Jadi maknanya yang itu tak apalah. Itu pun ulama anjur istighfar juga kan. Walaupun tak sengaja, tidak dicatat dosa, tetapi kita tak mau benda tu menjadi, kita rasa macam satu peluang pula untuk kita seronok-seronok nak tengok kali yang pertama. Itu yang tak bagus lah. Jadi apa pun dosa ni dia tetap dosa, dan kita kena, kalau dah terlanjur, sebab tadi saya kata manusia ni dia ada kelemahan. Kadang-kadang dibuat maksiat tu dia tak tahu, dia jahil, mungkin dia tak sengaja, mungkin dia sengaja juga tapi iman dia lemah, macam-macam kan kategori manusia ni. Jadi apa pun dah sedar, kita tarik handbrake, kita kena menyedari itu adalah perkara dosa dan kita perlu segera elak dan hentikan. Ingat, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua kita yang menonton live ni juga, kita adalah pendosa. Itu ayat yang selalu kita dengar. Kita ni adalah pendosa. Jangan rasa kita tak ada dosa. Tetapi alhamdulillah lah, ramai yang jumpa kami, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ni, dia cerita gitulah, ustaz saya dosa banyak ustaz. Ramai yang jumpa dia sedar macam tu. Alhamdulillah lah. Dia yang bahaya kalau kita rasa kita tak ada dosa. Itu sangat berbahaya. Ulama sebut orang yang merasakan dirinya tidak ada dosa, sebenarnya itulah satu dosa. Kan bahaya tu. Nampak happy je, saya alhamdulillah ustaz berasa dosa ni macam tak ada sangat lah. Itu satu dosa tu. Itu satu dosa kata ulama. Sebab yang tak berdosa ni nabi-nabi saja, rasul-rasul sahaja yang maksum dia panggil. Maksum ni kita tahulah Allah memelihara daripada kalimah ismah. Allah pelihara Nabi daripada terlanjur buat dosa. Cuma kadang-kadang ada benda yang Nabi buat tapi itu bukan dosa lah,
tapi Allah programkan supaya jadi hukum. Kan? Jadi hukum, jadi asbab. Contoh macam Nabi Adam. Kan? Bila Allah kata, jangan hampiri pohon ini. Nabi Adam tidak sengaja pergi, hasil hasutan iblis. Bukan dia buat dosa, dia kena hasut dengan iblis supaya menjadi hukum yang Allah nak letak Nabi Adam di dunia, dan menjadi asbab Allah nak laknat iblis, syaitan dan kuncunya sampai hari kiamat. Itu jadi aturan dan hukum. Dia bukan dosa. Sebab itu kita kena faham benda ni. Tu kadang-kadang ada orang dia tak tahulah mulut ni jenis apa kan. Dia kata, Ustaz, silap Nabi Adam itu hari ni. Dia kata Nabi Adam silap pula. Kalau Nabi Adam tak dengar hasutan iblis, Ustaz, memang kita dah lepak dalam syurga, Ustaz. Sedap betul ayat dia. Kan? Jadi memanglah semua orang nak masuk syurga kan. Tapi jangan kita menyalahkan Nabi Adam pula. Itu dah aturan Allah dah susun. Kan? Allah dah aturkan percaturan dia, dia nak menjadi asbab musabab. Itu saja. Jadi ingat, setiap kita ni ada dosa. Cuma banyak sikit, kecil atau dosa besar. Itu no problem, ibu-ibu sekalian, tak ada masalah. Sebab ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha-maha pengampun, yang sentiasa bersiap sedia 24 jam menanti-nanti doa taubat rintihan hamba-Nya. Jadi kalau kita dah berdosa, sedarlah dosa itu dan kita cepat-cepatlah tarik handbrake, minta ampun dan tak mau buat dah. Sebab kita ni, tu saya kata, kita ni jadi orang Islam, sebenarnya ini satu nikmat yang sangat-sangat besar. Kita jadi orang Islam ni sebenarnya nikmat yang tak terhingga. Bila kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ulang dah banyak kali ibu sekalian, Allah ni Tuhan yang maha baik, sangat menyayangi, sangat-sangat suka pada hamba dia yang baik-baik. Jadi kita kena memilih jalan menjadi orang yang baik. Ada satu ibu-ibu sekalian, mungkin ibu-ibu pernah dengar ke tak pernah dengar, saya tak pastilah, tapi saya akan sebut pagi ni. Dia dalam hadis kudusi tau. Hadis kudusi ni biasanya dia hadis, dia bukan ayat Quran ya, dia hadis. Tapi dalam tu ada sebut qala Allahu ta'ala. Nabi bersabda qala Allahu ta'ala. Itu hadis kursi lah. Itu tanda-tanda hadis kursi. Antaranya dalam satu hadis kursi, Allah kata apa? Allah kata, aku ni malu. Allah kata, aku malu kepada hamba-hamba aku apabila mereka berdoa menadah tangan kepada aku, kata Allah. Tiba-tiba habis doa, mereka jatuhkan tangan mereka, aku tidak ampunkan dosa mereka dan perkenankan doa mereka. Allah kata, aku malu. Maksud dia apa? Minta lah. Allah kata, aku ni malu kalau hamba aku minta, dia dah jatuh tangan, aku tak luluskan. Aku malu, kata Allah. So maknanya apa? Minta lah. Oi, saya dosa banyak, Ustaz. Banyak mana Haji? Dosa Haji? Oi, banyak, Ustaz. Yelah, banyak tu agak-agak banyak mana? Banyak, Ustaz. Tak apa, banyak mana pun dosa Haji, Haji taubat je. Saya pernah sebut, kalau ibu-ibu ingat ni, buku hijau ni, buku kita pegang ni lah, buku saya pegang ni. Ini kita panggil contoh kitab suratan amalan kita lah. Muka surat 1 ni, darjah 1 lah. Hari ni masuk sekolah kan. Tadi pun anak saya pun dah masuk darjah 1 dah. Tapi dia tak menangis lah macam bapak dia. Dia okey. Dia hero tak apa. Tak ada masalah. Jadi katalah muka surat 1 ni umur kita setahun.
Kalau dah 50 muka surat lah, contoh tak. Sekarang ni katalah muka surat kita pegang ni sekarang, hari ni punya buku catatan. Ni suratan amalan kita. Sekarang ni buku ni kita pegang ni. Kita boleh tengok belakang-belakang ni. Boleh. Maknanya kita baring, termenung, teringat darjah 3 dulu curi pokok rambutan orang lah apa. Teringat benda-benda baik, benda jahat kan. Boleh intai tengok. Ibarat ini ibarat. Maknanya kita boleh selak balik belakang-belakang, boleh tengok. Boleh padam tak? Boleh lah. Sebab sekarang ni kita hidup. Muka surat sekarang ni, kita hidup. Pensel tu ada kat kita nak tulis, pemadam pun ada dengan kita. So boleh selak muka surat 13, tingkatan 1 dulu. Curi pensel kawan ke, cala kereta cikgu, padam. Padam tu maksudnya taubat. Selama kitab ni kita pegang, maksud dia selama hidup, ruang untuk padam semua ni ada. Jadi apa yang nak dirisau? Yalah, kadang-kadang orang risau jumpa ustaz, saya dosa menimbun ustaz kan, menangis jumpa kita. Ada gak belum cerita dah menangis dulu pun masalah gak. Sampai-sampai apa benda ni? Sampai ke sudah. Cerita tak tahu apa. Tu kalau buat record tu boleh buat tone telefon tu kan, boleh buat ringtone. Menangis. Jadi ialah dia menangis tu mungkin mengenang sangat dosa-dosa dia kot kan. Tapi tak apalah. Benda tu selagi hidup, pintu taubat masih terbuka. Itu saja. Jadi ingat hadis kursi tadi. Allah malu kalau kita berdoa, dia tak makbulkan. Kalau kita bertaubat, dia tidak ampunkan. Allahu Akbar. Baiknya Allah Ta'ala ni. Jadi ambillah peluang ini. Yang pertama tadi syarat taubat, tarik diri, maknanya kita tarik handbrake. Kalau dah terlanjur buat dosa, kesilapan, kesalahan tu, jangan kita ulang-ulang semula. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Yang kedua adalah menyesal. Menyesal lah. Bukan seronok menyesal. Ada orang seronok buat dosa. Bahaya tuan-tuan ibu sekalian bila kita tak rasa dosa tu dosa, dan bila kita rasa seronok pula buat dosa. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi kata orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman, dia akan merasakan dosa itu seperti sebuah gunung yang besar yang akan menghempap atas kepalanya bila-bila masa. Kita ni orang beriman kena rasa dosa tu macam satu gunung besar yang boleh hempap atas kepala kita anytime, bila-bila masa. Jadi tak boleh buat dosa ni, satgi gunung ni hempap atas kepala aku. Gambaran dia macam tu Nabi sebut. Tetapi bagi orang kafir, bagi orang munafik, dosa ni macam apa? Macam lalat yang hinggap di tubuh mereka sahaja. Dosa ni bagi orang kafir, orang munafik macam lalat je. Lalat ni bila hinggap kat kita, kita buat apa? Kita kuih dia jauh-jauh. Kuih dia tak? Satgi datang kita halau. Itu je. Dosa ni macam tak ada apa. Macam halau lalat, kata Nabi. Dia tak rasa dosa. Wal'iyazubillah. Jadi ingat, nombor 2 rukun taubat adalah menyesal. Menyesal. Dan kita pesan sekali lagi, tolonglah menyesal di saat yang kita sedang dan boleh menyesal, iaitu sekarang. Jangan menyesal dah masuk alam barzakh. Boleh menyesal tapi tak ada guna lah. Jangan menyesal di padang mahsyar. Yang paling ramai orang akan menyesal di padang mahsyar. Allahu Akbar. Termasuk orang baik sekalipun, kata Nabi. Kan Nabi kata besok bila dah dimasukkan ahli neraka dalam neraka, dilempar, tutup pintu dah, tak boleh keluar. Lepas tu dimasukkan ahli syurga dalam syurga, katup rapat-rapat, tak boleh keluar. Dan ketika dimasukkan dua-dua puak ini, kata Nabi, ahli syurga dan ahli neraka, kedua-duanya menyesal. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau ahli neraka menyesal, kami macam ada jawapan lah.
Tapi kalau ahli syurga pun menyesal, ni apa cerita pula? Nabi kata ahli neraka menyesal sebab dah masuk dalam neraka, kena rebus, kena bakar, kena apa semua. Kalau tahu macam tu punya dahsyatnya azab, tak nak dah buat jahat di dunia dulu. Menyesal, tapi tak guna. Dan ahli syurga pun menyesal sebab menyesal buat baik sikit. Pagi ni saya nak minta derma ni, jangan bubuh RM1. Ni bukan ugut takut menyesal. Tapi kalau itu je ada, bubuh lah, tak apa. Sebab besok dah masuk syurga, kita kata tak apa Ustaz, janji syurga okey, betul, tapi kita dah cerita dulu kan, kalau boleh semua nak syurga Firdaus. Nombor 1 punya ranking tak? Ranking nombor 1 Al-Firdaus. Tak apalah Ustaz, saya masuk syurga last nombor 7 pun okey lah, janji jangan neraka. Betul. Tapi bila masuk nombor 7 punya syurga, akan menyesal. Dia tengok syurga Firdaus punya dahsyat, syurga dia pun dah dahsyat lah, tapi tengok syurga lain nombor 2, 3, 4 atas-atas tu, lagi dia menyesal besok. Sebab itu Nabi kata orang ahli syurga pun menyesal sebab dah masuk syurga, tengok nikmat punya hebat, ada lagi nikmat lagi hebat. Kalau tahu dulu, aku takkan buang masa buat maksiat, aku takkan sedekah sikit, aku takkan ibadah sikit, aku takkan menyesal. Jadi sebelum kalimah itu keluar, kita buatlah dulu elok-elok. Ya, biarlah kita menyesal sekarang ini, jangan menyesal dalam syurga besok. Apatah lagi na'udzubillah menyesal dalam neraka, itu lagi tak ada faedah. Menyesal dalam syurga boleh tahan kira lagi lah. Kan? Nanti ada orang kata, sama je Ustaz, syurga janji okey lah syurga. Betul. Tapi kan kita cerita dulu, nikmat tidak sama. Naik, minta maaf ya, naik kereta kancil dengan naik 7 Series, mana sama? Walaupun sama, kancil pun 4 tayar, BMW pun 4 tayar, tapi nikmat tak sama. Macam tu lah, lebih kurang nak bagi faham tak? Ataupun ibu-ibu beli kereta yang baru ni, saya tengok aja, tengok dalam video lah, Rolls Royce, tak ada mahal, 3.2 harga dia. 3.2 juta selepas cukai. Saya kata gila babi betul harga kereta ni kan. Tapi canggih canggih. Dekat pintu dia tu ada payung. Dia buka pintu dia bukan macam kereta kita, dia buka, dia bertemu kan, depan dan belakang dia bertemu. Buka macam tu, pintu dia. Boleh buka pintu belakang kot, dia ada dekat tempat handle dia tu ada payung, lubang, tarik payung, buka. Payung dia 13,000 harga. Saya baca komen, baik aku beli kat Shopee RM13 kan. Dah itu branding, memanglah harga ni gila macam tu dah. Jadi tapi percayalah ibu-ibu sekalian, nikmat dia tak sama. Bawa kereta mahal-mahal ratus ribu ke atas ni, mana rasa laju dia kecuali dah terbalik je. Kan? Bawa 160 tak rasa apa-apa. Kan? Tapi jangan cubalah, biar ustaz-ustaz je lah. Kita bawa 18 tak rasa, naiklah cermin 44 tu, buka aircon, buka pula lagu sikit kan, memang tak bunyi apa kat luar. Tapi cuba naik kereta-kereta kecil kan, bawa laju 120 kancil habis meter kan, bergegar kepala otak tau. Bergoyang, berlaga kepala kat bumbung kan. Jadi nikmat tak sama kan. Minta maaf ya, bukan nak hina kereta kecil-kecil tak. Ini kita buat perbandingan nikmat. Samalah macam kita beli handphone harga 3,400, habis basic, beli iPhone 4,500 tu, mana sama dia punya nikmat kan, kamera dia, speed dia, apa semua, RAM dia kan, tak samalah. Jadi syurga pun macam tu lah. Jadi ingat, nombor 2, menyesal. Menyesal maknanya menyesal lah. Saya nak urai menyesal, tak tahu macam mana. Apa menyesal, apa makna? Menyesal lah. Baik, tak payah jawab. Ada perkataan lain tak? Tak ada lah. Apa dia? Oi, cakap orang putih.
Cakap Arab lah, nadmu lah, menyesal. Lebih kurang lah, janji yang penting kita faham lah. Maknanya kita menyesal perbuatan tu, kita menyesali. Benci kan ada pula dia punya kat bawah tu kan. Maknanya menyesal, kita jangan buat dah. Mesti menyesal, jangan diulang balik. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga, berniat dengan sesungguh hati tidak akan kembali mengulangi maksiat itu lagi buat selama-lamanya. Ini nombor 3 pula. Nombor 3 ni tak ulang balik. Itu rukun rukun apa tadi? Rukun taubat. Nombor 3, tidak mengulangi semula. Tak repeat balik, tak ulang balik. Jadi sini pun dah boleh menjawab dah persoalan yang saya tanya tadi tu kan. Bila orang kata dah taubat Ustaz, lepas tu buat balik. Jadi macam mana cerita dia? Ini jawapan. Rukun yang ketiga, berazam, berjanji tak repeat balik. Dan kita kalau boleh membenci perbuatan itu. Mungkin dulu pernah berjudi. Dia akan sampai satu tahap dengar perkataan judi pun kita benci. Itu kira A punya taubat lah. Nah, kita lalu kedai nombor pun kita rasa jijik, rasa menyampah, rasa meluat. Itu kira taubat kita dah, insya-Allah Allah terima lah. Nah, jadi ingat nombor 3, kita kena benci dan tidak mengulang balik. Macam yang selalu ustaz-ustaz sebut, jangan kita taubat ni macam taubat cili api, taubat sambal belacan, taubat apa lagi. Selalu macam itulah kan. Masa pedas tu, ya Allah menyesainya aku makan sambal belacan ni kan. Besok lusa jumpa lagi, tibai lagi. Lepas tu menyesal pula. Lepas tu minggu depan makan kenduri, nampak sambal belacan, kaut lagi. Kan, sampai ke sudah tak habis. Jadi jangan buat begitu. Maknanya benda-benda maksiat yang kita buat tu jangan diulang balik. Jangan diulang-ulang balik. Tak usahlah. Sebab kita ni takut satu benda je yang kita takut, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Kita takut masa mengulang tu mati. Itu je kita takut. Masa tengah buat benda-benda tak senonoh, benda-benda tak elok ni, na'udzubillahi min zalik, Allah tarik nyawa kita. Kalau Allah tarik nyawa kita sedang buat benda-benda baik, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita nak pun kan. Kita doa selalu, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta, ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan mati yang baik. Jangan mati yang tidak baik. Hari Jumaat 3 hari lepas lah, ada sahabat saya daripada Mekah. Dia memang duduk Mekah lah, saudara Haji Romzi nama dia, budak Patani. Dia memang tinggal sana, lahir sana. Dia hantar saya gambar 3 keping. Tahu mungkin ibu ada dapat kot gambar tu. Gambar tu viral di Saudi lah. Tidak viral di sini, viral di sana kan. Yang mati tengah sembahyang Jumaat. Dia meninggal ketika sujud solat Jumaat di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Tapi gambar tu gambar sujud lah. Gambar sujud, dia letak sejadah tutup lah kan, sementara nak uruskan mayat tu, lelaki. Tapi dia semayang tu bahagian luar lah, dekat dataran kan, gambar tu. Jadi ibu-ibu sekalian, itu ditulis itu kematian yang dicemburui, kematian yang itu the best lah kan. Sebab meninggal di Madinah, ibu-ibu sekalian, kita kena faham, meninggal Madinah tak sama meninggal di Mekah. Walaupun kadang-kadang yalah, orang rasa seronok, orang rasa bangga. Alhamdulillah Ustaz, mak saya mati kat Mekah masa haji 15 tahun dulu. Alhamdulillah lah. Dan Alhamdulillah kalau mak dia mati Mekah dan mak dia baik. Itu kena tahu juga. Kalau setakat mati Mekah je, unta pun mati kat Mekah. Kan, Abu Jahal pun mati kat Mekah agak. Kalau hangit lawan Islam, mati kat Mekah pun tak ada apa agak kan. Cuma untung dia mati Mekah ni, orang solat jenazah ramai, itu je. Pahala pula berlipat kali ganda kan. Orang sembahyang ratus ribu, itu rezeki lah kan.
Itu pun Alhamdulillah. Tapi yang the best sekali sebenarnya ibu-ibu sekalian adalah mati di Madinah sebenarnya. Mati di Madinah. Sebab itu dari segi hukum, saya ada sebut baru ni, saya ulang sikit. Dari segi hukumnya adalah kita haram minta mati di lokasi tertentu kecuali Madinah sahaja. Ya Allah, matikan aku di Subang Jaya. Haram, tak boleh. Minta mati baik boleh. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah. Itu boleh. Ya Allah, habiskan ajal kami dengan perakhiran yang baik, dapat mengucap kalimah la ilaha, itu tak apa. Tapi kalau doa, ya Allah, matikan aku dekat Gombak, ya Allah, sebab aku lahir kat situ, ya Allah, tak boleh. Haram dan berdosa. Kecuali mati minta di Madinah, sunat hukumnya. Boleh minta. Sama ada kita kat sini ke, ya Allah, matikanlah aku kat Madinah, ya Allah, masa aku pergi umrah nanti, boleh. Ataupun yang the best lagi, masa kita ada atas bumi Madinah. Dan itulah yang kami, Ustaz selalu buat pada jamaah kami. Bila kita bawa mereka jalan-jalan tambah iman, jalan-jalan cari makan tak payah, itu masing-masing tahu dah. Jalan-jalan tambah iman, kita bawa jamaah kita pusing keliling Masjid Nabawi kan, bahagian luar. Dia panggil ziarah luar. Allah, rindu untuk lama tak pergi umrah. 6 tahun dah saya tak pergi. Lama dah. Sejak Covid satu hal lah. Sebelum tu pun 3-4 tahun tak pergi kan. 5-6 tahun dah. Tadi ke semalam dapat WhatsApp, satu anak murid hantar gambar. Dia hantar gambar satu kawasan dekat Masjidil Haram. Ada yang macam dinding kayu tu. Ustaz, tiang yang mana satu yang Jibril tambak buruk tu? Dia hantar. Tapi memang itu memang area dia. Cuma saya sebab dah lama sangat tak pergi kan, saya pun tiang mana satu saya pun dah tak ingat dah. Tapi memang betul, memang itu lokasi dia. Yang dia hantar gambar, macam ada gambar tu ada dalam handphone saya, dia hantar kan. Saya kata, Kak, minta maaf, akak kat mana ni? Akak kat Mekah ke mana? Dia kata dah 15 hari Ustaz, 30 baru balik, sebulan duduk sana. Itu pun dia kata ingat-ingat nak lajak Ramadan Ustaz, tapi takut tak lepas pula kan. 30 dia balik. Okey lah, maknanya dia ada kat sana kan, di Mekah. Lepas tu pagi tadi hantar pula, Ustaz nak apa katanya. Saya kata tak nak apa-apa, doakan saya sihat, saya istiqamah dalam dakwah, itu je. InsyaAllah Ustaz. Lepas tu dia hantar pula gambar jubah. Ustaz pilih yang mana satu katanya. Saiz apa? Sudah, saiz pun dah tak ingat lah. Yalah, sebab dah kecil sekarang kan. Jadi tak apa nak ingat pula tiba-tiba kan. Jadi Mekah, Madinah, cerita dia Madinah the best sekali. Sebab apa? Sebab Nabi ada situ. Sebab Nabi ada di situ. Walaupun Mekah tempat Nabi lahir, tapi Nabi wafat Madinah. Dikebumikan Madinah. Jasad Nabi di Madinah. Itu cerita dia. Jadi bila kita bawa jemaah jalan pusing-pusing Masjid Nabawi kan, penamat dia dekat Baqi' tu lah, perkuburan tepi tu dekat luar makam Rasul. Jadi kat situ selalu kita pesan, sebelum kita menamatkan ziarah luaran kita, sebelum kita acara bebas, jom kita sama-sama doa, minta Allah matikan kita di bumi Madinah. Dan saya nak semua jamaah doa sekarang. Masa itu ada 4-5 orang nak pergi tandas. Ustaz, tandas kat mana Ustaz? Dia dah takut. Pasal apa? Takutlah Ustaz nak doa. Pasal apa takut? Takut mati Ustaz kata. Ada anak murid nakal sikit. Ustaz dia doa katanya. Dia tanya kita pula dah. Kita suruh dia pula tanya kita, Ustaz dia doa belum? Pandai-pandai suruh kami doa pula katanya. Dah, kita doa sama-sama lah. Saya pun tiap kali pergi saya doa kan, tapi tak mati-mati lagi, nak buat macam mana? Belum sampai rezeki dah. Apa untungnya mati sana? Banyaklah kelebihan dia. Pertama, kita dapat dikebumi di Baqi'. Saya pernah tanya orang urus mayat dekat Madinah tu, siapa yang layak tanam kat sini? Dia kata pertama orang Madinah lah. Yang kedua orang luar yang mati dalam kawasan Madinah, confirm duduk dalam Baqi'. Apa kelebihan Baqi' tu? Pertama, itulah first group yang akan bangun di padang mahsyar.
Kan Nabi bangkit dulu. Rasulullah bangun dulu. Orang pertama yang tegak seorang-seorang buta dekat padang mahsyar Nabi lah. Yang Nabi kata, aku bersihkan debu tanah di janggut dan kepalaku, rambutku, kata Nabi. Nabi bangun aja, Allah letak pada mahsyar, Nabi duduk atas tu seorang, Nabi bersih janggut dia dengan rambut dia daripada debu tanah. Yalah, baru keluar daripada tanah kan. Lepas tu, umat aku akan menyusul, kata Nabi. Yang menyusul tu, first batch adalah Baqi'. Kubur USJ tak tahu nombor berapa lah. Termasuk kubur Gombak sekali. Bawa-bawa tenang dulu. Kan? Itu kelebihan dia. Makna bila dah duduk belakang Nabi, ibu-ibu boleh bayang, kita baca dalam kitab Mastikah Hadis, hadis yang panjang, yang manusia jumpa Nabi Adam minta tolong, jumpa Nabi ni reject kan, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi itu, Nabi inilah kali jumpa Nabi Muhammad kan, minta tolong doa tu. Kita pula dah ada belakang Nabi. Allahu Akbar. Dan ada riwayat juga, siapa yang ke bumi di Baqi', wajib pada dia syafaat Nabi besok. Allahu Akbar. Saya punya sahabat, kawan-kawan saya, ada yang meninggal di Baqi'. Ibu-ibu pun ada kenal arwah Ustaz Taliban kan, Ustaz Taliban janggut perak tu. Meninggal Madinah masa buat umrah, masa Covid kot, 2020 ke tak silap saya, ke sebelum tu. Kan, meninggal. Masa tu pun takdir Allah, anak dia pun ada kat situ lagi. Alhamdulillah lah, boleh urus semua. Dan ada kawan saya mengaji Mesir dulu, sama-sama dengan saya, meninggal di Madinah. Bawa jamaah umrah, aksiden. Masa tu kan banyak kes aksiden bas. Kalau ibu-ibu ingat lah, ada tahun-tahun tertentu tu, ada je dalam setahun tu aksiden. Jamaah Malaysia aksiden Madinah. Aksiden tu dalam area Madinah tau. Dah nak sampai, dah nampak dah 8 menara Masjid Nabawi tu. Jadi rezeki diorang tanam dekat Baqi'. Allahu Akbar. Selain kelebihan berjiran dengan Nabi, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, berjiran dengan Rasul. Lepas tu orang semayang satu hal lah, ratus ribu yang semayang jenazah dah, pahala pun besar. Itu boleh, kata ulama, nak minta mati di lokasi Madinah sahaja. Mekah pun tak boleh. Ya Allah, mati ke aku Mekah? Tak boleh, kata ulama. Yang boleh Madinah sahaja. Allahu Akbar. Jadi kita pasanglah niat kita masing-masing. Mudah-mudahan ada rezeki kita, Allah ampunkan dosa kita dan Allah matikan kita dan dapat dikebumi di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis kalau mati sana sini macam mana Ustaz? Sini biarlah, yang hidup pandailah dia hidup. Kan? Kadang-kadang kita risau, kalau saya mati kat Mekah macam mana Ustaz? Sini waris tu arwah Datuk Harundin. Mati kat Amerika tak ada apa pun. Waris-waris elok tak ada apa, kan? Itu biasa, benda tu tak ada apa, ibu-ibu sekalian. Orang yang hidup ni pandailah dia nak hidup. Kan? Kita mati pun insya-Allah dia pandailah bawa diri masing-masing, anak-anak, cucu kita. Kita doa yang terbaik. Nah, yang penting kita siapkan bekalan ilmu, iman, ketakwaan. Kalau ada harta benda sikit, itu yang terbaik, kata Nabi ya tak? Tinggal-tinggal duit sikit, aset-aset yang ada, itu je lah. Yang lain tu pandai-pandai dorang. Jadi yang penting, nombor 3 tadi, kita kena berazam dan membenci dan jangan ulang balik maksiat itu. Baik, yang keempat, ada syarat tambahan. Jika maksiat itu bersangkut dengan hak manusia atau melibatkan manusia lah, maka wajib melaksanakan rukun yang keempat, iaitu mengembalikan apa yang ia ambil kepada pemiliknya atau meminta maaf agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya tersebut. Ini yang berat ni. Jadi tuan-tuan, untuk dengan manusia ni, tu saya kata dosa dengan orang ni kalau boleh elak-elakkanlah, kan? Susah nanti. Kalau melibatkan harta, kita kena pulang balik. Atau kalau dah tak ada zat harta tu, ganti nilai lah. Ulama kata, kan, katalah kita pinjam apa, handphone ke apa tak, tiba-tiba hilang ke, kita tak pulang balik ke apa, ganti nilaian dia, kata ulama. Kan, jadi kalau benda yang masih ada boleh pulang, pulang. Kalau dah
terpakai ke, hilang ke, apa rosak, ganti nilaian dia. Ataupun memohon maaf. Itu yang satu kerja pula tu kan, meminta maaf. Minta maaf dulu saya pernah mengata, membawang berjamaah dulu, mengatakan awak sekian-sekian. Jenuh agak kita tu kan. Ada ulama kata kena sebut kesalahan. Ada ulama kata memadai umum. Macam hari raya kan umum, pergi ziarah orang, Assalamualaikum, selamat raya, minta maaf banyak, itu tak apalah. Ada ulama kata boleh gitu, memadai. Ada ulama kata kena detailkan salah tu, kan kena ada orang yang jenis tiang bendera sikit, apa minta maaf apa ni katanya. Taklah dulu tak apa benda, cuba cerita apa kau buat kat aku. Satu kerja pula, lain kali bergaduh pula pagi raya tu kan, langsung tak ada minta maaf. Jadi itu yang kita nak kena tengok. Kalau melibatkan manusia atau orang awam, orang ramai lah, maknanya dia ada tambahan, kena minta izin, minta halal atau minta maaf lah. Kalau orang tu tak maaf macam mana Ustaz? Itu hak orang itu, kita tak boleh buat apa. Kalau dia tak maafkan, kita dah cuba apakan daya dah. Kita dah usaha, dah lepas, tapi tuntutan dia besok, itu cerita akhirat. Kita minta ampun dengan Allah, kita minta Allah mudahkan. Itu je lah, nak buat macam mana. Sebab itu bahaya bila buat salah dengan manusia. Lebih selamat buat dosa dengan Allah. Bukan saya suruh tapi kalau itu pilihan dia, baik dengan Allah lagi senang. Dengan Allah ni minta ampun, taubat, menyesal, benci, tak buat dah, settle. Kan macam kita dosa dengan Allah, tinggal semayang ke kan, dedah aurat ke, kita minta ampun, settle masalah. Saya banyak jumpa dah beberapa orang dalam media sosial ni yang sebelum ni dia dedah aurat tau, perempuan kan. Kadang kita scroll ternampak dia, kita laju lah, kita adalah tengok kan, dedah aurat, nampak rambut semua. Baru ni scroll tengok dah pakai tudung labuh, tertarik pula. Bukan tertarik apa, sabar, bawa tenang dulu. Tertarik nak tengok apa hal makcik, bukan makcik lah, akak juga kalau lebih kurang bayar saya. Kenapa akak ni dulu aku tengok tak pakai tudung kan. Tu kita follow tengok. Bagus, dia punya percakapan pun dah tertib, dah baik. Siap dia pesan, siapa ada simpan video-video lama akak dulu, orang Negeri Sembilan kan, siapa ada simpan video-video akak yang free hair dulu, tolonglah delete akak tak mau dah tanggung-tanggung dosa tu. Kita dengar pun Alhamdulillah, kita tulis komen kata-kata semangat, tahniah akak, dah berubah, mudah-mudahan terus istiqamah. Okey apa? Tak payah tulis pecah kaca, pecah gelas kan, itu darjah satu punya pantun, tak payahlah. Jadi orang-orang macam ni kena moral support, kan. Dan kalau pun ada lah mungkin orang tak kena, jangan kecam. Kan kita sebut dulu, jangan kecam, jangan hina, jangan kita rasa alah free hair, aku syurga dulu, tudung labuh kot. Jangan, belum tahu. Doakan saja orang yang jauh daripada rahmat, orang yang degil, orang yang masih tak ikut cakap Allah Rasul ke apa tak, kita doa banyak, bagi kata-kata semangat, bagi kata-kata nasihat yang baik, insya-Allah mereka akan berubah. Kita doa macam tu, dan mudah-mudahan kita pula menjadi asbab mereka berubah, kita pun dapat pahala juga paling kurang. Itu yang kita nak kena buat. Baik, so yang keempat tadi yang melibatkan manusia, maknanya kena ada minta halal, minta izin ataupun minta maaf dan sebagainya lah. Baik, saya nak habiskan perenggan yang terakhir tu. Pada bab terdahulu sudah dijelaskan oleh pihak kami, penulis dah tulis lah. Baik, ini yang saya kata berulang-ulang tadi ni. Apabila seorang bertaubat dari dosanya, maka sepatutnya ia bertaubat seluruh dosanya. Kalau boleh, taubat ni bukanlah satu dosa je, semua dosa lah. Itu maksud dia. Sekiranya ia hanya bertaubat dari satu macam dosa saja, sah taubatnya buat satu macam dosa itu. Okey, katalah dia mencuri, lepas tu dia suka minum arak, dia suka berjudi, tiba-tiba dia bertaubat judi je. Yang dua lagi on lagi kan, dia taubat judi saja contoh, atau minum arak saja, aku tak mau dah taubat dah, aku tak mau pegang dah botol arak, tak mau minum. Tapi judi jalan, cuma minum arak dia dah bertaubat dah, dia dah tak mau.
Maka ulama kata sah taubat dia yang satu tu. Untuk dosa tu lah. Yang dua lagi masih berdosa lah kan. Tapi yang dia dah taubat tu tetap sah kata ulama. Allah terima taubatnya. Apabila seorang telah bertaubat dari satu dosa dengan taubat yang memenuhi rukunnya, kemudian mengulang lagi. Ini cerita mengulang tadi ni. Mengulang lagi pada waktu yang lain. Ia berdosa kerana perbuatannya yang kedua kali ini dan wajib lagi bertaubat kembali. Tetapi taubatnya yang pertama tidak batal kerana berdosa lagi pada kali yang kedua. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Maksud dia macam ni. Dia dah taubat dah, tak mau minum arak. Tahu-tahu minggu depan minum balik. Berdosa balik kan. Bila minum tu dia berdosa balik. Jadi dia pun berdosa tu, adakah berdosa tu membatalkan taubat dia yang pertama tadi? Jawapannya tidak. Dia dah taubat dah minum arak, settle lah. Dosa taubat first minum arak tu settle lah. Tak tahu minggu depan ketagih pula minum lagi. Pergi 7E. 7E tengah glamour sekarang ni. Pergi 7E beli. Tahu ke tak tahu? Alhamdulillah. Tapi biarlah makcik tu kita doakan je lah kan. Dah macam-macam dah saya tengok. Jadi kita ni tak usahlah tunjuk akhlak yang tak baik kan. Terutama depan anak. Jangan tunjuk benda-benda macam tu. Tunjuk dah lah perangai tak baik satu. Lepas tu buat live. Buat live tunjuk. Beribu pula orang tengok. Live ceramah aku 30 orang yang tengok. Letih aku dibuatnya kan. Jadi dahlah buat benda tak elok, tunjuk pula kebodohan kita. Pada saya kebodohan kita lah, aib kita buka apa hal. Kita mengamuk ke orang kan. Lepas tu buat live, tunjuk kebodohan kita, tunjuk aib kita. Macam mana Allah nak tutup aib kita? Dah kita buka aib kita sendiri. Yang tu jangan buat lah. Jadi ingat, orang ni contoh tadilah tu seringan saja. Ada sebut 7E tadi kan. Jadi dia pun pergi 7E, contohlah beli arak. Dia pergi beli arak kat situ kan. Jadi minum balik, lepas tu menyesal, taubat balik. Dia taubat, Allah padam. Buat lagi, dosa. Taubat balik, Allah padam. Tapi kalau boleh jangan buat macam tu. Walaupun dari sudut hukumnya diampunkan dosa yang dia bertaubat itu, dan berdosa kembali bila dia ulang balik dosa tu. Tetapi takkanlah selamanya nak buat macam tu. Dah ibarat macam kerja bodoh lah pula tak. Macam tutup lubang gali lubang lah. Gambaran dia macam tu. Jadi taubat yang terbaik, yang kalau kita letak kategori grade A lah kita kata, jenis yang 4 rukun tadi tu lah, maknanya dia takkan ulang balik. Dan dia benci dah dengan dosa-dosa yang dia pernah buat. Macam ibu-ibu lah. Saya bukan tuduh ini contoh. Macam dulu mungkin kita tak pakai tudung kan. Mungkin kita pakai scarf aja, ataupun tak pakai apa-apa tudung, free hair masa tu. Sekarang ni alhamdulillah kita dah bertudung elok. Jadi kadang-kadang bila kita tengok orang yang free hair tu, kita rasa benci kan. Bukan kita benci ke orang free hair tu tak. Kita benci, ya Allah aku ni dulu macam ni lah. Kita dah rasa meluat dah, tak nak dah, aku taubat ya Allah, aku tak mau dah benda ni. Alhamdulillah. Itu antara benda yang ulama kata tanda taubat kita diterima. Kadang orang tanya, ustaz kita dah bertaubat, mana tanda? Tanya ustaz pula. Manalah ustaz nak tahu tanda engkau tu apa kan? Jadi macam ni lah. Tanda Allah terima taubat senang je, kita tak ulang dah benda tu. Itu je. Kita tak buat dah benda tu. Kita dah menyampah dah dengan dosa-dosa silam. Kita dah meluat. Kita tak sukalah tengok orang buat jahat, minum arak kan. Macam kalau saya lah kan, pergi pasar malam ke lalu-lalu mana, tengok orang seluar pendek, rasa ya Allah meluat tu kita tengok kan. Kita benci benda tu, maksiat tu. Itu makna taubat kita diterima lah. Itu cara dia. Jadi sama juga kadang orang tanya, ni nak Ramadan besok kan, orang tanya ustaz berapi-rapi cerita pasal Lailatul Qadar. Saya nak tanya, apa tanda saya dapat Lailatul Qadar? Soalan dia tu kan susah nak jawab. Tapi ada tanda dia. Tanda dia kita bertukar jadi lebih baik. Itu je lah.
kita punya ibadah makin meningkat, perangai kita makin elok, kita punya akhlak makin cantik, ibadah kita makin lancar, makin seronok kita buat. Itulah tanda-tanda kita dapat Lailatul Qadar. Nak tahu tanda spesifik yang real punya, mana nak dapat? Dapat sertifikat daripada malaikat malam raya, mana maunya, no? Alhamdulillah Ustaz, malam tadi lepas takbir raya malaikat hantar sijil Lailatul Qadar. Kalau macam tu okey lah. Siapa yang dapat sijil malam tu, dia lah insan terpilih lah. Yang tak dapat, menangislah bujur katil. Pasal tak dapat. Itu senang. Tapi benda tu Allah tak buat gitu. Dia benda tu atas kita lah. Yang penting sangka baik, ya Allah, aku tiap malam Ramadan tak miss ibadah. Ulama kata paling kurang semayang isyak, semayang subuh berjamaah. Ataupun kalau tak berjamaah pun 2 semayang tu tak tinggal malam tu. Itu minima potensi nak dapat Lailatul Qadar. Kalau balun dengan tarawih pula malam tu, witir pula sekali, tadarusnya lagi, menaja buka puasanya pula, sahurnya lagi tak, qiyam sikit, confirm dapat. Tapi percayalah tuan-tuan, kita dapat sebenarnya. Dapat insya-Allah. Cuma orang kata peratusan markah tu berbeza lah masing-masing kan. Bergantung pada malam tu punya amalan lah. Kalau malam tu lepas maghrib berbuka, lepas main isyak terus tidur tak sedar diri, dapatlah sikit pahalanya. Kalau malam tu ada berjaga-jaga sikit, buat amal ke apa, sedekah online ke apa, banyaklah pahalanya. Itu je kan. Tapi dapat, insya-Allah dapat, jangan risau. Cuma tak tahu malam bila je. Itu boleh meneka-neka je lah kan. Kadang banyak gak orang PM kami, Ustaz rasa malam ni ke Ustaz? Entahlah. Kita pun nak jawab ya sekarang, viral, mampus aku nak menjawab pejabat agama pula kan. Mana Ustaz tahu katanya, sudah. Jadi lebih selamat jawab entahlah. Kan, agak-agak mudah-mudahan malam ni. Macam tu je lah. Sebab dia rasa seram sejuk je malam tu, rupa nak demam. Bukanlah itu Qadar kan. Sebab dah lama tak demam. Inilah itu Qadar ni katanya, sudah. Jadi itu maknanya tak apalah. Yang penting tak kira lah malam apa pun, tak usah digaduhkan lah malam tu nak. Yang perlu digaduhkan kalau malam tu kita tak buat apa-apa. Itu yang kena digaduhkan. Malam apa biarlah. Malam 21 ke 23, 25, 29 biarlah. Tapi yang paling seram sikit kalau malam raya lah. Itu yang paling seram sikit. Kan? Sebab malam tu kita wahara gak kan. Jadi takut juga. Tapi insya-Allah kan. Orang beriman ni dia akan ambil peluang itu, insya-Allah. Jadi ibu sekalian, saya berhenti setakat tu dulu. Bab yang berikut tu lafaz yang dimakruhkan oleh sebahagian ulama menggunakannya, tapi sebenarnya tidak makruh. Tadi pun saya baca dah tadi sebenarnya, tapi pening enggak tuan? Sikit-sikit lah, ada pening-pening sikit. Tapi tak apalah, kita tengok pelan-pelan besok. Mana pening tu kita skip je lah. Kan? InsyaAllah. Baik, jadi sebelum kita tamatkan live kita, live pula, kuliah kita pada pagi ni, insyaAllah ada saya buat kesimpulan untuk kuliah kita. Yang pertama sekali, muslimin muslimat sekalian, pertama sekali adalah kita kena menyesali dengan dosa-dosa silam yang pernah kita buat, dan kalau boleh kita jangan ulang kembali. Yang kedua, biarlah kita menyesalnya sekarang sebelum menyesal pada hari yang tidak ada gunanya penyesalan, iaitu ketika nak mati, dalam kubur, di padang mahsyar, wal'iyazubillah dalam api neraka. Itu semua tempat yang tak ada faedah kita nak menyesal. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, seperti biasa, jangan tinggalkan majlis ilmu. Walau di mana saja kita berada, apa situasi sekalipun, online ke, offline ke, apa pun, kita mengajilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita semua.
dan menaikkan darjat kita insya-Allah di akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan baca doa untuk jamaah kita Puan Zamilah binti Muhammad Maidin yang sedang kritikal akibat COVID-19. Ya. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian, untuk pagi ini saya mohon izin untuk buat kutipan untuk tabung kebajikan. Sebab ada satu kes yang saya dapat, ada student kita Mesir yang kehilangan duit sebenarnya. Kan? Tak tahulah dia hilang duit tu macam mana, tapi yang dikenalnya saya aja. Jadi saya menjadi sasarannya untuk membantu kan. Jadi berulang-ulang dah WhatsApp dia hantar. Jadi saya pun pening kat macam mana nak cari bantuan itu. Tapi tak apalah, kita cubalah setakat mana yang boleh. Pagi ni kutipan saya untuk tabung kebajikan tu lah, untuk student tu, dan ada satu orang dua yang lain lah, untuk yang memerlukan insya-Allah. Baik, yang ketiga, seterusnya kita akan jumpa dalam kuliah kita pada Ramadan insya-Allah pada bulan depan. Ramadan kita mula 10.30. Ya, 10.30. Macam tahun-tahun sudah 10.30 lah kan, sebab ibu-ibu ada tadarus. Baik, jadi itu saja untuk pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita doakan sama-sama buat Puan Zamilah binti Muhammad Maidin. Mudah-mudahan Allah tenangkan jiwanya dan berikan kesembuhan yang terbaik daripada COVID-19 insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.